Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh mula dah ya, insya-Allah. Waalaikumsalam. Boleh. Boleh mula Wan Okey, Guru. tutup mic semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin. Shalla alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din. واجعلنا من العلماء العاملين والملائكة المقربين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبالمسلمين وببركة علومه في الدارين يا رب العالمين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هذه نية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, pertama-tamanya tak jemu-jemu kita menzahirkan, merofakkan setinggi-tinggi puji dan juga syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dipertemukan. Sekali lagi kita bersua dapat berjumpa di dalam kuliah maghrib secara online. Kita berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala agar Allah kurniakan kesihatan yang baik dan berkekalan, dikurniakan rahmat daripada Allah, dikurniakan keampunan daripada Allah, dikurniakan terang hati daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semakin hari semakin bertambah iman kita. Semoga semakin hari semakin bertambah kekuatan kita di dalam berpegang dengan agama kita. Semoga semakin hari semakin bertambah ilmu kita. Dan bila bertambah ilmu, semakin hari semakin bertambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dirahmati dengan keredaan daripadanya insya-Allah. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita sambung sekali lagi siri yang ke-28. Siri ke-28 Kitab Pelita Penuntut. Kitab Pelita Penuntut muka surat 9. Saya ingatkan bahawa Kitab Pelita Penuntut ini ialah peraturan-peraturan dan disiplin orang yang menghendaki belajar ilmu. Tak dapat tidak, orang yang nak belajar ilmu supaya berhasil ilmunya, supaya berhasil ibadahnya, supaya berhasil melekat ilmu di hati sanubari dia, itulah ataupun kitab inilah peraturan-peraturan yang digariskan oleh Syekh Zarnuji di dalam kitab Hak Arab yang asalnya Ta'limul Muta'allim dan diterjemahkan ke bahasa Jawi, kitab Jawi, iaitu Syekh Muhammad Syafi'i Al-Patani. Kalau kita mengamati, kalau kita merenung apa yang diperkatakan masuk ke dalam hati kita, insya-Allah kita dapat mengamati disiplin-disiplin ilmu supaya kita memperoleh ilmu yang sebenar-benarnya untuk kita beramal, dan insya-Allah moga-moga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita memulakan kuliah, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara kita yang mengikuti
adalah jelas suara saya? Kedengaran? Jelas Tuan Guru. Kuantan jelas? Jelas pekan. Jelas. Pekan? Tempat-tempat lain? Jelas. Rawang, Rawang. jelas. Mutiara, Damansara, jelas. Di tempat-tempat lain? Semoga kita dapat mengikuti pengajian kita ni dengan lancar dan jelas, terang. InsyaAllah. InsyaAllah. Moga-moga di tempat-tempat lain pun jelas. InsyaAllah. Bera, jelas. Bera, jelas. Dan tempat-tempat lain insyaAllah jelas juga. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 9 dan sayugianya. Sambungan daripada sebelum ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Sebelum ini kita dah bahaskan ataupun kita bincangkan kepada seseorang yang menuntut ilmu itu, kita bukan nak ditunjukkan kepada siapa-siapa. Sikit sangat kalau nak ditunjukkan kepada manusia. Itu dibincangkan. Sikit sangat kalau kita nak tunjuk kepada manusia. Tak seguana orang kata. Tak seguana amal ibadat yang kita buat nak tunjuk kepada manusia. Tak seguana ilmu yang kita dapat nak tunjuk kepada manusia. Jadi ringkasnya nak kabarkan ialah kita menuntut ilmu ini semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, nak menghindarkan diri kita daripada kejahilan, lepas itu nak beramal ibadah, nak tahu hukum hakam agama. Itu tujuannya. Bukan nak glamour ataupun nak besar diri ataupun nak megah-megah. Itu asas orang yang menuntut ilmu. Jadi kalau orang yang tidak berdisiplin, dia menuntut ilmu, kalau kita kategorikan, maknanya dia menuntut ilmu tu kelulusan tinggi tapi ilmu tak ada. Khususnya belajar agama. Belajar agama kelulusannya tinggi. Belajar itu, belajar ini. Tapi kita nak tahu, dia boleh tak membaca kitab Arab? Dia boleh ke membaca kitab Jawi? Dia boleh ke nahwu dan sebagainya. Itu kita nak ukur kepada orang-orang yang berilmu. Sama ada yang masih hidup ataupun yang dah meninggal dunia. Dah meninggal dunia. Kita tengok orang-orang yang berilmu sungguh-sungguh. Berilmu sungguh-sungguh, dia tidak seperti tank kosong. Tidak seperti botol airnya sedikit. Kalau botol air sedikit, kalau goncang dia berbunyi. Kalau air penuh dalam botol, dia tidak berbunyi. Begitu juga tank kosong, kalau dia penuh tidak berbunyi. Kalau ada satu benda kelentang, kelenting. Itulah ibarat yang diumpamakan kemegahan yang orang yang menuntut ilmu ni. Jadi kita nak tinggalkan perkara-perkara tersebut. Ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan sayugia pula. Sayugia ni artinya wajib. Wajib tak dapat tidak, dan sayugia pula bagi yang menuntuti ilmu. Kita, termasuk kita ni, sayugia, ambil perhatian, orang yang menuntut ilmu ini wajib. Wajib kalau nak dapat ilmu, kalau nak suka-suka, tak ada hal lah kalau nak mendapatkan ilmu. Sebabnya, tuan-tuan masih ingat, saya khabar ilmu ni nilainya tinggi. Bukan semua orang belajar ilmu dapat. Kita ni 100 orang, kepala masing-masing. Kalau ditanya, jawab masing-masing. Jadi, apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat daripada guru kita tu, kadang-kadang faham dia sendiri. Jadi, nak sebiji seperti gurunya, nak sebiji seperti gurunya amat memerlukan adab-adab dan disiplin. Menengok kepada kitab, lepas itu mentobik yang kuat, catat, tulis di tepi kitab,
apa murak kita, apa maksud kita, apa huraian kita, apa yang dikehendaki oleh pengarang. Barulah kemas. Kalau main sambil lewa gitu, walaupun kita 100 orang online, tiap-tiap malam 100 orang online. Begitu juga orang yang nak masuk dah tak dapat dah. Tetapi kalau kita tidak berdisiplin atau cakap dalam kitabnya adab. Adab berilmu. Sebabnya agama kita ni banyak adab-adab. Adab sampai kepada peringkat adab masuk tandas, keluar tandas pun ada adab. Apatah lagi adab perkara-perkara ibadat yang kita buat. Nak ke masjid ada adab, belajar kita ada adab, dengan orang tua ada adab, dengan guru ada adab, dengan masyarakat ada adab, dengan budak kecil pun ada adab. Tengok Rasulullah macam mana dengan budak kecil. Rasulullah dengan budak kecil tak pernah bersalah sebelah tangan. Kita kalau bolehnya budak kecil ni cuik kita je. Cuik kita je. Rasulullah dah. Dengan budak kecil, Rasulullah pegang kepala budak kecil itu didoakan dan Rasulullah bersalam dengan penuh hormat kasih sayang kepada budak kecil. Itu adab. Adab makan, adab itu, adab macam-macam adab. Di dalam kitab-kitab tasawuf, kalau kita mengaji kitab Siyarus Salikin, kitab Hidayatus Salikin, kitab Minhajul Abidin, kitab Ihya Ulumuddin, lepas tu syarah-syarahnya As-Sadatul Muttaqin, lepas itu kitab Pelita Penuntut, kitab Kitrul Ghaisiyah, kitab Tanwirul Qulub, kitab Tajul Urus, kitab Penawar Bagi Hati. Semua kitab itu menjelaskan ataupun membicarakan kisah adab-adab. Termasuklah kitab Penawar Bagi Hati itu, adab-adab anggota kita. Adab mata, adab telinga, adab lidah, adab perut, adab kaki, adab tangan. Dalam kitab Penawar Bagi Hati. Itulah indahnya agama kita. Nak beradab. Dan sayugia bagi yang menuntuti ilmu, khususnya dalam ilmu agama, yang menuntuti ilmu itu, kita ni bahawa berfikir-fikir ia menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu berfikir-fikir ia pada demikian menuntut dan belajar. Jadi orang yang menuntut ilmu, yang belajar kita ni secara formal ataupun tak formal. Kita contohkan kitab Pelita Penuntut kita ni dah 28 siri. Lepas itu kitab Miftahul Murid secara online 517 siri dah. Maknanya sedikit sebanyak kita mengamati mutiara ilmu yang ditulis oleh syekh kita ni. Kalau kitab Miftahul Murid, Syekh Tuan Minal. Kalau kitab Pelita Penuntut, Syekh Muhammad Syafi'i ni. Maka kita gali ataupun kita melengok ataupun kita berfikir-fikir pada menuntut dan belajar. Pada menuntut dan belajar. Kita nak dapat hal ehwal yang berkait dengan kita belajar. Artinya belajar ni tak puas, jangan rasa bijak dah. Tak puas, jangan rasa bijak dah. Saya nak tanya tuan-tuan sekalian. Ada dalam kitab, tuan-tuan tahu ataupun tak tahu, ketika kita sujud akhir, ada baca doa khusus di situ. Setiap kali kita sembahyang. Ada tuan-tuan belajar? Sebelum saya nak khabar. Ada. Doanya bunyinya doa ni bunyinya Allahumma ighfir li ummati Muhammadin warhamhum rahmatan ammah. Kita belajar dalam kitab. Setiap kali sujud akhir sembahyang sepatutnya membaca doa ini. Membaca doa ini. Apa dia? Barang siapa membaca akan dia di dalam sujud sembahyangnya.
sujud akhir, keluar daripada dosanya seperti hari yang diperanakkan dia ibunya. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tiada daripada doa yang terlebih kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah doanya. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin warhamhum rahmatan ammah. Saya kecil-kecil dah dapat dah doa ni. Kita mengaji. Saya nak tanya tuan-tuan, adakah pernah dengar doa itu? Dengar. lagi. Tak ada lagi. Tak dengar. Tak pernah. Mana tak pernah dengar dan tak pernah berbuat ataupun beramal. Maknanya nak kabarkan ilmu itu benda hak kecil ni. Kecil ni istilahnya dalam kitab benda kecil, makna kita tidak dapat kerana kita tidak belajar. Itu nak khabar nilai perkara yang dinisbahkan sayu gia dia khabar. Makna sayu gia orang yang menuntut ilmu ini, makna dia berfikir-fikir sepatutnya benda-benda yang dia tidak perolehi. Sebab itu satu kitab, kitab ini, dia bersungguh-sungguh. Dia nak khabar bersungguh-sungguh. Kita jangan puas hati terhadap ilmu. Kita jangan puas hati kitab pelita penuntut kita belajar. Belajar pelita penuntut muka surat 9. Jangan puas hati. Lepas itu kita miftahul murid, kita belajar kaunuhu qadiran. Jangan puas hati. Maknanya cabang-cabang ilmu terlalu banyak. Dia suruh berfikir-fikir ia orang yang menuntut ilmu. Maknanya banyak kita tak tahu lagi. Jadi saya nak kabarkan hak doa ni tadi di dalam perukunan. Di dalam perukunan. Ada perukunan. Cuba buka dalam perukunan. Di dalam perukunan sembahyang. Ini kulitnya. Muka surat 82. Muka surat 82. Bunyinya Allahumma ighfir li ummati Muhammadin warhamhum rahmatan ammah. Maksudnya nak khabar apa? Ada hadis sekiranya kita meminta ampun kepada umat Nabi, makna muslimin muslimat, meminta ampun kepada muslimin muslimat. Ayat ni Allahumma ighfir, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah li ummati Muhammadin, seluruh umat Muhammad yang hidup ataupun yang dah meninggal. Warhamhum, berilah rahmat, kasihan belas kepada mereka, hak hidup atau mati. Rahmatan ammah, rahmat kasih sayang keseluruhannya. Ada hadis menyebutkan maknanya kalau kita berdoa seperti itu ataupun kita istighfar. Saya khabar dah sebelum ini kalau tuan-tuan ingat. Astaghfirullahal azim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, melainkan seluruh umat Islam di muka bumi sama ada hak hidup atau hak mati, dia memohon kepada Allah diampunkan dosa kita. Bayangkanlah, itu ilmu. Ini dalam kitab perukunan semayang muka surat 82. Muka surat 82. Hadis mana tak payah hadis-hadis lah. Ulama khabar kita ikut saja. Kalau nak hadis, nak kita bukan reti. Kitab hadis sebuah tak ada. Apabila ulama sebut, dia bertanggungjawab. Dia bertanggungjawab berkenaan dengan doa-doa apa begitu begini. Dia khabar ni Abu Hurairah. Kalau kita tengok hadis, di dalam Jami'us Saghir banyak perkataan-perkataan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Jami'us Saghir, lepas itu syarah dia Faidul Qadir. Tuan-tuan,
Tahu nama tu? Jami'us Saghir itu tahu. Kalau nak ke hadis-hadis, Jami'us Saghir itu tahu. Jami'us Saghir itu hadis apa nama ni As-Sayuti, 2 jilid. Lepas itu Faidul Qadir tahu. Pernah dengar Faidul Qadir? Tak pernah dengar. Itu tak payah khabar hadis-hadis. Merujuk kepada kitab perukunan sembahyang muka surat 82. Saya ijazahkan yang dapat buka buku ni beramal dengan ini. Saya ijazahkan kepada sesiapa yang dapat berdasarkan kitab ni muka surat 82 apa nama ni beramal dengannya. Jadi tuan-tuan ikut saya baca. Tak payah buka mic lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin warhamhum rahmatan ammah. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin warhamhum rahmatan ammah. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin warhamhum rahmatan ammah. Saya ijazahkan tuan-tuan, sila rujuk dalam kitab perukunan muka surat 82. Itu kulit dia. Ada kitab perukunan ni? Ada? Depan tuan-tuan ada? Ada, tunjuk saya nak tengok. Kitab perukunan. Itu dia. Ada belaka insya-Allah. Kalau tak ada tu beli. Tak ada beli. Jadi rugi kita. Dikabarkan oleh Abu Hurairah doa ini. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin warhamhum rahmatan ammah, dibaca sujud terakhir setiap kali lepas sembahyang. Itu saudara kita tulis dalam kitab perukunan muka surat 82. Rujuk ke situ. Nak hadis, nak itu saya khabarkan. Makna Jami'us Saghir dengan Faidul Qadir dia punya syarah. Jadi oleh kerana itu kita berfikir-fikir orang yang menuntut ilmu ni. Jangan puas hati. Bab semayang. Itu nak sebutkan bab semayang saja. Bab-bab lain tu. Lepas itu dalam kitab Musalli. Tuan-tuan yang baca kitab Musalli dan kalau kuliah maghrib di masjid tu saya sebut sama. Saya sebut sama. Musalli muka surat 13. Kitab Musalli. Muka surat 13. Muka surat 13. Dia sebut maknanya setengah hukamat bahawasanya sembahyang itu menghimpunkan di dalamnya 12,000 perkara. Sembahyang ni ada 12,000 perkara yang sepatutnya kita tahu. 12,000 perkara. Syekh Daud Patani. Syekh Daud Patani menyebutkan 12,000 perkara, maka diringkaskan 12 perkara. Kalau kita tak mengaji, 12 perkara itu apa? Kita sembahyang dalam kitab Musalli ni khabar, kita kena tahu 12,000 perkara. Maka diringkaskan 12 perkara. 12 perkara. Ini ada mic tak tutup ni. Bising. Tengok mic masing-masing. Okey. 12,000 perkara diringkaskan 12 perkara. Kita sembahyang ni. 12 perkara tu benar. 12 perkara tu benar. Kalau kita tahu. Kalau kita puas hati dah sembahyang kita. Jadi 12 perkara itu saya nak sebut. Oleh kerana kita sembahyang hari-hari. Dalam Musalli ini sebut 12,000 perkara diringkaskan 12 perkara. Pertama, ilmu. Ilmu kisah sembahyang. Keduanya, uduk. Ketiganya, pakaian yang nak sembahyang.
Keempatnya, memelihara waktu. Kelimanya, menghadap kiblat. Keenamnya, niat. Ketujuhnya, takbiratul ihram. Ke-8, berdiri. Ke-9, membaca Quran. Ke-10, rukuk. Ke-11, sujud 2 kali. Ke-12, duduk tasyahud akhir. 12,000 perkara direngkahkan jadi 12 perkara. Itulah 12 perkara ketika kita semayang. Sama ada semayang fardu ataupun semayang sunat. Dikatakan oleh Syekh Daud Patani di dalam Musalli, muka surat 13. Itulah keindahan ilmu kita semayang. Kalau hak dah tahu tu alhamdulillah. Kalau tak tahu, makna mengamati perkara itu dia suruh fikirkanlah orang yang menuntut ilmu ni. Makna nak kabarkan jangan puas terhadap ilmu yang kita perolehi. Satu lagi berkenaan dengan kita semayangnya. Kita semayang ni. Dalam kitab Kifayatul Ghula. Kifayatul Ghula. Kisah semayang. Saya nak sebutkan rukun 13 tu kita tahu. Tetapi syarat kepada rukun 13 itu boleh jadi tak tahu. Itu pentingnya ilmu. Dia khabar berfikir-fikirlah kita, maknanya rukun 13 kita tahu semayang. Tetapi syarat kepada rukun 13 itu kita mungkin tak tahu. Syarat kepada rukun 13 tak tahu. Nombor 1, syarat apa? Syarat berdiri. Rukun 13 tu semayang kena berdiri. Syarat berdiri tahu kita. Sebab itu kadang-kadang orang semayang tidak dikatakan berdiri. Dia bergoyang. Tak entak orang kata. Syarat berdiri, syarat niat, syarat takbiratul ihram, syarat Fatihah, syarat rukuk, syarat i'tidal, syarat sujud, syarat duduk antara dua sujud, syarat membaca tahiyat, syarat solawat dalam tahiyat, syarat salam. Itu dalam Kifayatul Ghulam, bermula muka surat 13, 14 sampai muka surat 15. Rujuk dalam kitab tu. Itu dia. Kita jangan berpuas hati. Naklah kita fikir-fikirkan, maknanya ilmu aku ni cetek. Sebab itu, kalau kita sembahyang jemaah, kita tak tahu imam tu baca betul tak betul. Sebab kita tak tahu syarat dia. Kita tak tahu syarat dia. Kalau orang azan, kita tak tahu Tok Bilal tu azan betul tak betul. Qamat betul tak betul. Tapi orang yang berilmu, dia mengamati perkara itu. Jadi oleh kerana itu, kita jangan berpuas hati terhadap ilmu yang kita dapat. Tetapi di kalangan penuntut-penuntut ataupun belajar, dia berpuas hati dan dia merasakan ilmu dia sudah mantap. Ilmu dia dah cukup. Ilmu awak dah cukup. Awak nak bandingkan orang yang tak belajar ilmu. Tapi kalau banding orang yang ada ilmu, tak takut ke tuan-tuan? Tak takut ke? Saya menjadi imam menggeletar juga apabila orang alim ada di belakang kita. Kita zaman hari ini, orang alim kita tak kisah. Kita nak menjadi imam, kita nak itu, nak ini. Maknanya orang tak cukup ilmu. Kalau orang ada ilmu, dia tak mau. Dia mesti bagi ke orang alim. Bagi ke orang alim. Maknanya dia takut. Jadi oleh kerana kita ni merasakan kita dah banyak ilmu, kadang-kadang orang yang alim, orang yang mengetahui, dia tak ingin pun mengikut kita jadi imam. Sebab tak betul. Jangan main-main. Sebab orang yang mengetahui, orang yang tahu, orang yang berilmu,
Dari segi takbiratul ihram, dia faham. Dari segi bacaan, kalau sekiranya bacaan itu menjadikan tak sah sembahyang, dia muparakah dalam senyap-senyap. Rukun qauli mesti baca baik. Kalau sekiranya ayat Quran ataupun ayat lazim dia baca salah, maka haram bagi yang membaca, sembahyang sah. Tetapi kalau takbiratul ihram tak betul, Fatihah tak betul, tahiyat akhir tak betul, selawat dalam tahiyat akhir tak betul, salam tak betul, maka dia tidak teragak-agak untuk muparakah kita. Kita pula, tuan guru ni mengikut kawan menjadi imam. Makna kawan ni alim macam dia juga. Silap kita. Jadi kalau orang yang berilmu, dia takut kepada orang alim. Kita Jabatan Mufti contohnya, bersembahyang jemaah di dalam pejabat tiap-tiap waktu. Tiap-tiap waktu. Apa nama ni, Zuhur Asar lah. Zuhur Asar lah. Maghrib Isyak tak ada lah. Zuhur Asar. Kita cuak bila Datuk Seri Mufti suruh menjadi imam. Kita orang kampung bertonor-tonor. Ustaz Imam, Datuk Seri lah. Ustaz Datuk Seri lah. Tak apa. Entah, Ana suruh ke entah. Barulah menggeletar juga tu. Mufti belakang kita. Nak khabar kan? Mufti. Tapi kalau orang yang itu dia, mufti tu maknanya mengikut kawan. Kawan ni lebih alim pada mufti. Orang kampung tengkorak hotok awak. Mufti ni ilmu bumi dengan langit dengan kita ni. Nombor 1 orang tua. Nombor 2 orang berpengalaman. Nombor 3 pangkat darjat besar, Datuk Seri. Nombor 4 maknanya kita anak buah dia. Contohnya, nak khabarkan. Jadi saya nak khabarkan di sini bermakna kita tidak berpuas hati terhadap ilmu yang kita capai. Sebab kalau kita capai ilmu ni 2, orang lain 3. Kalau kita capai 3, orang lain 4. Jadi oleh kerana itu dia khabar, berfikir-fikirlah ia orang yang menuntut ilmu, pada demikian menuntut dan belajar. Itu kerana bahawasanya menuntut ilmu itu dengan bermacam-macam penat. Jadi orang yang menuntut ilmu ni bermacam-macam penat. Kita mengaji ni letih. Nisbahkan kepada kita menuntut ilmu. Sebenarnya kita letih apabila kita berpenat lelah melihat kepada syarat-syarat mengaji ilmu. Kita nak mencari ilmu, mencekam mata, kita nak belajar, buka kitab, nak dapat seperti mana saya contohkan pada awal tadi. Nak mendapatkan mutiara ilmu, nak baca dalam sujud sembahyang, saya khabarkan tadi, Allahumma ghfir li ummati Muhammadin warhamhum rahmatan ammah. Kalau tak mengaji betul-betul, tak dapat. Sebab itu saya katakan tadi, tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat, adakah tuan-tuan pernah belajar ini? Maka tuan-tuan jawab, tak pernah. Bermakna ilmu baru kita dapat. Ilmu baru. Tuan-tuan tak percaya, tanyalah orang-orang ni. Makna kita baca dalam sujud akhir tak ada baca. Baca benda Subhana Rabbiyal A'la telah. Maknanya bukan mudah nak mendapatkan ilmu baca yang saya bacakan tadi di dalam kitab perukunan sembahyang muka surat 82. Begitu juga sembahyang hajat. Sujud akhir tu jarang orang reti kalau tak mengaji betul-betul. Apa dia? Doanya panjang. Kita ni bukan doa panjang. Niat panjang. Ya Allah, ya Tuhanku, kayalah aku, jadi jutawan lah aku, banyak duit lah aku. Panjang yang nak hajat. Sebenarnya dia suruh doa panjang bermunajat dengan Allah.
Ya Allah ya Tuhanku, aku nak beli helikopter. Ya Allah ya Tuhanku, aku nak ladang sawit 1000 hektar. Panjang. Sebenarnya Imam Ghazali sebut subhanallazi labisal izza wa qala bih, subhanallazi ta'attafa bil majdi wa takarrama bih, subhanallazi ahsabu bi kulli syai'in bi ilmih, subhanallazi la yanbaghi tasbihu illa lah, hingga akhir. Sebenarnya doa itu. Kita ni hak jadi imam, tuan-tuan, insya-Allah kita sembahyang hajat ni, sujud akhir tu lama sangat. Maknanya bercakap. Kita ni sepatutnya tak banyak cakap. Kita ni menyebut, memuji Allah Ta'ala. Memuji Allah Ta'ala. Kita ni banyak bercakap. Ya Allah, ya Tuhanku, anak aku biarlah 80A, ya Allah. Itu bercakap. Ulama dalam kitab tak sebut bercakap. Dia sebut doa. Khususnya Imam Ghazali. Subhanallazi labisal izza wa qala bih, subhanallazi ta'attafa bil majdi wa takarrama bih, subhanallazi ahsa bi kulli syai'in bi ilmih, hingga seterusnya. Makna memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Seperti juga kita sebelum azan. Maknanya dalam hadis 40 tu menyebutkan makna kita membaca tasbih itu pahalanya daripada langit, bumi, antara langit dengan bumi. Sebab itulah Tok Bilal dulu bertasbih sebelum azan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya Karim. Menyeru Allah Subhanahu wa taala. Kita ni tan Allahu akbar, Allahu akbar, selalu aja jahil watuke. Itu. Ada orang tu terus selalu menampak kejahil akhir zaman. Jadi kita ni kalau kita pandang-pandang, kalau kita tengok-tengok, daripada sekecil-kecilnya, sebesar-besarnya, sepatutnya sayugianya kita tidak berpuas hati kepada ataupun terhadap ilmu yang kita dapat. Sikit sangat banyak yang tak dapat daripada dapat. Betul tak betul tuan-tuan sekalian? Betul tak betul? Betul Ustaz, betul. Itu dah roh. Roh yang dia sebut dalam kitab ni. Maknanya kita belajar menuntut ilmu bermacam-macam penat. Bersungguh-sungguh. Kita belajar bersungguh-sungguh nak dapat. Sebab itu satu kitab, kitab fiqh, kitab tauhid, kitab tasawuf, kitab zikir-zikir, doa-doa. Lepas itu kitab hadis, kitab ulumul Quran, kitab tajwid. Contoh je kitab tajwid, mengaji tajwid. Mengaji tajwid. Orang yang membaca Quran tak dapat tidak mesti pandai hukum 5. Hukum 5 orang khabar, orang tua-tua dulu. Hukum 5. Baca kitab Hidayatul Mustafiq, baca kitab Tuhfatul Ikhwan, baca kitab Muqaddimatul Mubtadi, baca kitab Tamrinul Lisan. Banyak kitab-kitab tajwid yang dikarang oleh ulama-ulama. Hukum 5. Nombor 1, ikhfa. Nombor 2, iqla'. Nombor 3, idgham ma'al gunnah. Nombor 4, idgham bila gunnah. Nombor 5, izhar. 5, hukum 5. Huruf izhar. Huruf idgham ma'al gunnah. Huruf idgham bila gunnah. Huruf iqla'. Huruf ikhfa. Jadi kalau kita mengaji tajwid, makna mengaji Quran, nak membetulkan baca Quran, tak dapat tidak. Huruf izhar, alif, gha, ha, kha, ain, ha. Idgham ma'al gunnah, ya, waw, mim, nun. Idgham bila gunnah, lam, ra. Iqla', ba, ba. Lepas itu ikhfa selain daripada huruf yang disebutkan. Makna dalam kepala kita. Dalam kepala kita, bila membaca tajwid, mengaji Quran, hukum tajwid
apabila nun mati ataupun tanwin berjumpa salah satu daripada huruf-huruf hijaiyah yang disebutkan tadi, maka terkeluarlah hukum-hukum yang tertentu. Kalau hak 6 ni izhar. Kalau hak 4 idgham ma'al ghunnah. Kalau 2 idgham bila ghunnah. Kalau iqlab. Lepas itu kalau 15 huruf jadilah ikhfa. Itu kita penat lelah nak mengaji. Penat lelah. Mengaji berkala kisah semaya ni pun tuan-tuan hadirin hadirat yang dimuliakan. Kalau terperinci betul berkenaan dengan sembahyang daripada mengambil air sembahyang sampai kita beri salam Allahu Akbar, begitu cantik, begitu indah dan begitu tertib dari sudut ilmu. Kita qamat sembahyang. Saya menengok hari-hari Jumaat. Hari-hari Jumaat. Makna Tok Katik baru turun dalam atas mimbar, Tok Bilal pun tak bangun lagi, jemaah bangun dah. Jemaah bangun dah. Ataupun sembahyang waktu, Tok Bilal bangun, jemaah bangun. Adakah kita mengaji? Kita tengok ketika qamat tu, adakah dia suruh bangun selalu? Itu persoalannya kalau kita mengaji. Saya perhati Jumaat baru ni. Saya sembahyang masjid besar tu, sembahyang Jumaat. Saya perhati je. Tok Imam turun daripada tangga, tangga masjid besar tu, tangganya tinggi. Tok Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Separuh masjid bangun dah. Melainkan yang tidur saja. Yang tidur lambat sikit lah bangun. Saya perhati tengok akhir zaman. Kita mengaji dalam kitab disunatkan ketika Bilal tu menyebut qad qamatis solah, kita menjawab aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard waj'alni min ibadikas salihin, seraya kita bangun. Bukan daripada Allahu Akbar tu. Melainkan orang yang uzur, orang tua, maka sunat dia bangun apabila Allahu Akbar Tok Bilal tu, sebab dia bangun lambat. Yang kita sihat wal afiat disunatkan ketika mendengar qad qamatis salatu, qad qamatis salah, dia sebut qad qa tu, kita jawab aqamahallahu adamaha ma damatis samawati wal ard waj'alni min ibadikas salihin. Lepas tu Allahumma rabb hazihi da'wati tammah. Itu dia. Maknanya mengaji bab qamat pun tak lepas. Jangan puas hati. Bismillah. Jangan puas hati kepada ilmu. Kita belum berakhir lagi. Kita belum berakhir lagi. Kita belum cukup lagi. Kita belum penuh lagi. Itu nak kabarkan di sini. Bermacam-macam penat. Kita ni penat. Bila ustaz mengajar lebih sikit, penat lah. Sebab dia nak sembahyang isyak. Itu dia. Dia nak sembahyang isyak. Ustaz ni macam minggu lain tak ada dah. Minggu depan datang pula. Minggu depan datang pula. Makna nampak sangat, minta maaf cakapnya, orang yang bahlul. Tak minat. Dia tak minat ilmu. Dia tak tahu ilmu tu, tak tahu. Dia tak tahu. Tak tahu kebenar kisah ilmu tu. Maka rugilah kita hidup ni. Kita nak mati tak lama dah. Rugi kita hidup. Makna banyak perkara yang kita tak tahu, tapi buat tahu. Tapi buat tahu. Kalau nak tahu, kita buat style PSA kuliah maghrib. Saya sebut dalam tafakuh fiddin. Dalam tafakuh fiddin, kita buat PSA belajar kitab. Contohnya belajar kitab Ta'lil Muta'allim. Ustaz akan bawa soalan, lepas tu jemaah jawab. Jemaah jawab. Maknanya
kuliah sehari tu, maghrib, makna menjawab soalan. Nak tengok kita ni faham tak faham. Ha. Kita nak tengok faham tak faham. Saya nak tanya, tuan-tuan tadi, saya sebut bermacam-macam kitab tadi. Boleh sebut? Yang ingat? Pelita penutup. Pelita penuntut. Satu. Kifayatul Ghulam. Kifayatul Ghulam. Kifayatul Ghulam. Dua. Penawar bagi hati. Apa dia? Kitab Musalli. Musalli. Hati. Penawar bagi hati. Lagi? Kerukunan sembahyang. Perukunan sembahyang. Lagi? Jami'us Saghir. Jami'us Saghir. Lagi? Tajul Urus. Tajul Urus. Lagi? Faidul Qadir. Faidul Qadir. Lagi? Kitab Muqaddimatul Maqtadi. Apa? Muqaddimatul Mubtadi. Lagi? Tajwid. Jami'us Saghir. Jami'us Saghir ada sebut tadi. Ada dah sebut. Tamrirul Apa? Apa dia? Hidayatul Mustafid. Hidayatul Mustafid. Tajwid. Banyak saya sebut tadi. Tamrirul Sirus Salikin. Siyarus Salikin. Lagi? Tamrinul Lisan. Tamrinul Lisan. Kitab tajwid juga. Lagi? Kifayatul Ghulam. Ada dah sebut tadi. Ada. Ulumuddin. Apa? Kitab Perukunan Sembahyang. Ada dah. Awal lagi perukunan sembahyang tu. Sebab hak itu ingat. Itu. Maknanya kalau tak siapa tak boleh sebut tu, tak lulus lah peksa. Tak lulus peksa. Itu contoh lah. Penawar hati Ustaz, penawar hati. Penawar hati tu disebut dah 2-3 kali dah sebut je. Itu contoh lah, contoh. Bermacam-macam penat iaitu kita menuntut ilmu itu. Kalau nak berilmu, kita nak pandai, nak alim. Apa nama syair? Man talabal ula saharal layali. Sesiapa yang nak ketinggian itu, hendaklah dia berjaga malam. Kalau orang mengaji ni kena berjaga malam, dia study, dia menghafal apa begitu begini untuk mendapatkan ilmu. Kalau main dengar-dengar sejar aja, tidak akan tercapai. Lekat celah gigi saja. Lekat celah gigi. Lau kana nurul ilmi yudraku bil muna ma kana yabqa fil barriyatil jahilu. Sekira-kira ilmu itu kalau dapat dengan angan-angan, nescaya tak ada seorang pun yang alim atas tak ada seorang pun yang jahil atas buka bumi ini melainkan alim belaka. Maknanya nak dapat ilmu tu kena bermacam-macam penat. Bermacam-macam penat. Makna kita nak menghafal, nak membaca, nak mutalaah, nak merujuk kitab itu, kitab ini. Kalau kita baca matan, kena ada syarah. Kalau ada syarah, kena hasyiah. Kena ada hasyiah tu 2, 3, 4 hasyiah. Apa nama ni, barulah kita mendapat mutiara-mutiara ataupun perkataan-perkataan yang bersangkutan dengan ilmu tersebut. Tuan-tuan pernah dengar tak? Dalam kitab I'anatul Talibi, syarah apa nama Fathul Mu'in, hasyiah Fathul Mu'in, Qurratul Ain, matanya, syarahnya Fathul Mu'in, hasyiahnya I'anatul Talibi. Dia kata dalam kitab tu, sunat ketika mengambil air sembahyang 600 perkara. Itu dia. Sunat ketika mengambil air sembahyang ni 600 perkara. Masa saya mengaji I'anatul Talibi dan juga Fathul Mu'in tu,
kitab Fathul Mu'in dan I'anatul Talibi, hasiah dia, kita mengamat-amati, rupa-rupanya memang naratus sungguh. Naratus sungguh. Kalau kita meneliti ataupun mengamati dalam kitab yang disebut. Ulama ni, Syekh Abu Bakar Shatta ni, ataupun ulama-ulama hebat-hebat ni, dia bukan cakap dengan alio basi. Dia kira betul. Dia mengamati betul. Contohnya Imam Syafi'i berkenaan dengan orang perempuan. Berkenaan dengan orang perempuan, dia siasat betul. Sekurang-kurang haid dan sebanyak-banyak haid. Dia siasat. Sekurang-kurang haid 24 jam, sehari semalam. Kalau darah tak keluar, ataupun darah yang keluar kurang dari 24 jam, maka darah itu darah fasad. Itu dia. Selebih-lebih perempuan yang haid ini, Imam Syafi'i siasat, iaitu 15 hari, 15 malam. Bukan saja-saja. Kita ni main merah je. Agak kawal. Dia tak moh ilmu ni. Maknanya berpenat-penat. Imam Bukhari serata dunia nak pergi mencari hadis yang sahih, periwayat yang sahih. Daripada tempat ke tempat, daripada negeri ke negeri, untuk mensahihkan bahawasanya itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermacam-macam penat. Kita sekarang ni mengaji, adakah berpenat-penat? Penat ke? Penat ustaz ni tak habis-habis, mengantuk. Itulah penatnya. Kalau orang mengaji, bukan nak khabarlah, sampai pukul 3 pagi, lepas isyak, sampai pukul 3 pagi duduk mengaji. Tak sedar. Tengok jam, sampai pukul 3 pagi. Apabila kita membahaskan kitab-kitab, contohnya kitab Syiarus Salikin. Sampai pukul 3 pagi saya mengaji Syiarus Salikin itu, apabila membahaskan hak benda-benda pelik di dalam kitab Syiarus Salikin itu. Sampai pukul 3 pagi. Masya Allah, Tok Guru khabar, kita ni pukul 3 pagi dan insya Allah kita sambung lepas subuh esok. Tak sedar. Tak sedar, ibaratnya balik ke rumah, nak tengok lagi kitab tu. Nak tengok lagi. Tetapi, apakan daya, mata mengantuk. Itu dia khabar, bermacam-macam penat. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian kita dalam menuntut ilmu ni bersakit-sakit belajar, lepas itu kita dapat buat, dapat beramal, maka kita bersenang-senang. Satu. Yang keduanya, kalau kita tengok orang sekarang ni sembahyang jemaah, dia reti ke tak reti masbuk. Pandai ke tak pandai masbuk. Main pakai buat-buat. Masbuk ni kalau tak belajar betul-betul, tak lepas. Tak lepas. Kategori nak baca Fatihah separuh ke, nak baca Fatihah habis ke, tergagak-gagak ke. Berkenaan dengan masbuk muwafiq. Itu contohnya. Dan beberapa usaha, bermacam-macam penat ni, dan beberapa berusaha untuk mendapatkan ilmu. Mencari ke sana, mencari ke sini. Usaha untuk mendapatkan ilmu. Usaha membeli kitab, usaha membeli pen, usaha mencatat, usaha menulis, usaha membuka kitab. Contohnya, usaha masuk line. Lepas tu tak dapat pula linknya. Usaha. Dan terus berusaha. Kena tingkatkan usaha. Nak ke ilmu.
Dan sungguh-sungguh yang banyak. Usaha tu dah satu dah, kena bersungguh-sungguh. Nak dapat bukan mudah. Nak dapat ke bini kita pun kena usaha juga. Makna sebelum kita kahwin dulu macam mana usaha, bercintalah, itulah, inilah, untuk berusaha supaya isteri kita tu, tunang kita tu dapat dikahwini. Mesti sungguh-sungguh. Belajar ilmu ni mesti bersungguh-sungguh. Kalau sambil lewa alah kadar, maka ilmu tidak akan dapat. Tapi apakan daya akhir zaman. Akhir zaman ni seadanya. Seadanya. Saya berdamping-damping dengan orang ulama-ulama, tok lebay, tok guru. Daripada kecil. Daripada kecil. Tok lebay, tok guru, tok imam. Bukan tok imam sekarang ni, tok imam dulu. Tok imam dulu ni lebay. Bukan tok imam sekarang ni, tok imam dulu. Maka saya menengok hal ehwal, maka ketika ini sampailah akhir zaman ketandusan orang yang berilmu. Benarlah Nabi kata, yakunu fi akhiriz zaman ubadun juhal. Akan ada, yakunu, akan datang zaman kita ni lah. Zaman kita Nabi tu bersabda 1400 tahun. Zaman kita ni lah orang suka beramal tetapi jahil. Tetapi jahil. Sebabnya saya tengok, mengamati, lepas tu berkawan dengan orang tua-tua dulu. Maknanya orang tua-tua berpengalaman dan juga berilmu. Setidak-tidaknya mengaji ke Kelantan, tidak-tidaknya mengaji ke Kedah, sekolah Arab apa begitu begini. Mengaji ke Kedah apa begitu begini. Jadi kita menengok perawatakan dia orang tu, makna zaman ini lahir. Zaman ini kadang-kadang minta maaf cakapnya, kita cakap sama kita ni, kadang-kadang menjadi imam baca Fatihah tak betul. Ar-Rahmanur Rahim. Adakah orang tahu? Ar-Rahmanur Rahim. Allahu Akbar. Tahu tak? Akbar dengan ikbar contohnya. Allahu Atba. Tahu tak? Allahu Akbar. Tahu tak? Kalau orang tak mengaji, saya sebutkan syarat tadi. Syarat di dalam kitab Kifayatul Ghulam. Adakah menepati syarat seperti mana yang saya sebutkan tadi? Akhir zaman. Akhir zaman seadanya. Kalau kita nak nisbahkan kepada orang dulu, seperti saya katakan, makna orang dulu tu cukup syarat. Cukup syarat. Cukup syarat di dalam mengesahkan amal ibadah. Di dalam mengesahkan amal ibadah. Contoh saya khabar tadi azan. Saya tak pernah dengar ketika dulu Tok Bilal masuk waktu terus buka mic, suai, terus azan. Saya tak pernah dengar. Saya tak pernah dengar. Melainkan masuk waktu bunyi jam loceng. Teng, teng, teng. Jam loceng. Contohnya sembahyang Jumaat. Teng, 1:30. Dulu 1:30 saja sembahyang Jumaat ni. 1:30. Tok Bilal pun pasang suai ataupun masa itu pembesar suara pakai bateri. Pakai bateri. Tekan suai, Tok Bilal, Subhanallah. Siap dengan lagu pula. Membaca tasbih tu siap dengan lagu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dia setiap dengan lagu. Ujungnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim.
Tuan-tuan pernah dengar tak? Pernah dengar? Pernah dengar. Kalau orang dulu, barulah dia azan. Kita sekarang ni, tek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sedap, tahan juga. Bukan nak sedap. Kalau betul, tahan juga. Itulah. Kita nak bandingkan penat, berpenat, lelah, usaha dan bersungguh-sungguh yang banyak di dalam nak menghasilkan hasil ilmu. Maka janganlah ia yang menuntut ilmu ni paling akan dia. Makna berpaling kepada selain daripada menuntut ilmu ini kerana kepada ini dunia. Jangan memandang dunia. Jangan memandang dunia yang sedikit, yang hina, yang binasa ini. Makna dia ada orang hantar WhatsApp, kita mengejar dunia, mati-mati. Kita tak sedar, mati mengejar kita. Kita mengejar dunia ni mati-mati. Urusan dunia. Hari esok, hari Senin, urusan dunia. Bekerja buat apa begini. Tetapi kita tak mengejar, kita tak tahu, kita tak sedar bahawasanya adakah pasti kita akan melihat dunia pada pagi esok? Adakah kita melihat, pasti kita melihat dunia pagi esok? Itu kita renung. Janganlah kita mengejar dunia yang sedikit, yang binasa, yang punah ranah. Tetapi apabila kita celik pagi esok, pukul 4.30 ke pukul 5 celik, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bersyukurnya kepada Allah. Aku bersyukurnya kepada Allah. Maknanya Allah kurniakan aku hidup sehari lagi. Tetapi kalau kita tidak berpaling kepada ilmu ni akan bawa mati. Jadi kita berpalinglah ke arah ilmu, jangan berpaling ke arah dunia, sebab dunia ini bila-bila masa kita putus, kita padam. Tetapi ilmu, menuntut ilmu, bercita-cita nak menuntut ilmu, insya-Allah kalau kita mati, dikirakan mati syahid di dalam usaha untuk menuntut ilmu. Syair. Dunia itu terlebih sedikit daripada yang sedikit-sedikitnya. Syair. Dia khabar dunia ini terlebih sedikit daripada yang sedikit-sedikit. Maksudnya dunia ni, kalau sikit tu, sikit lagi dunia ni. Kita ni mati, celik mata, pejam mata je. Gini aja. Nak kiamat, Nabi khabar gini je. 2 jari ni. Kita ni celik mata, pejam mata. Sikit sangat. Tetapi kalau usaha kita ke arah ilmu, kita mati, insya-Allah amal kebajikan, menuntut ilmu, pahala apa begitu gini akan mengikut kita selama-lamanya, berkawan dengan kita. Dan rindunya itu terlebih hina daripada yang hina-hina. Rindu kepada dunia ibaratnya kita ni hidup menongkat langit, lebih hina daripada sehina-hinanya. Apa nak khabar kan? Kita ni akan kembali kepada Allah. Tetapi kita berpaut dengan dunia. Dunia ni sikit sangat. Alam akhirat lebih lama. Kita duduk syurga esok lebih lama. Na'udzubillah, kita duduk dalam neraka apabila kita buat dosa lagi lama daripada hidup atas dunia. Hidup atas dunia ni lebih-lebih 80 tahun. 80 tahun tu nak menyebut pisah pun dah tak erti dah. Kita ni Nabi khabar umat dia daripada 60 ke 70. Baina sittin wa sab'in, 60 ke 70.
Bermakna apabila kita melangkaui 60 hingga ke 70, maksudnya telah sampai dia punya edahnya. Edah mati. Bukan edah bercerai. Edah mati. Umur 60 ke 70. Kita ni paterah mati tu 60 ke 70. Bahkan kadang-kadang Allah berkuasa mematikan umur 30 lebih dah mati dah. Umur 20 lebih mati dah. Umur 30 lebih dah mati dah. Umur 40 lebih, umur 50 lebih dah mati dah. Saya ramai kawan-kawan dah mati. Kawan-kawan dah mati. Baya-baya kita. Kalau umur 60 ke atas, lebih aula lah kena ingat mati. Itu dia. Lebih aula 60 ke atas ingat kepada mati. Dunia ni seadanya kita buat manfaat di dunia ni untuk bawa mati. Untuk keindahan, untuk kegembiraan kita bawa mati. Sebabnya dah sampai dah dah. Dah sampai dah 60 ke 70. 60 ke 70, maka kita berusahalah untuk berbuat sesuatu yang kita nak bawa mati. Kita harap ke anak, tak boleh harap kita. Anak ingat ke dok ke kita ni? Oh tak apa, anak saya kenuri 7 hari 7 malam buat tahlil. Sekarang ni tak boleh nak kenuri dah. Covid ni tak boleh. Tak boleh. Apa cerita apabila kita mati? Nak mengharapkan tahlil tu imam. Nak mengharapkan kenuri buat tahlil apa begitu gini. Melainkan kita bersedia untuk kita sendiri. Beramallah apa yang mampu. Jangan tinggal semua apa yang kita boleh buat. Maka kita buatlah amalan rutin. Amal-amal. Berzikir contohnya. Baca Quran. Baca Quran bukan bayar. Nak kata anak aja. Berzikir bukan bayar. La ilaha illallah, astaghfirullah, selawat apa begitu gini, tasbih apa begitu gini, apa-apa yang kita boleh buat. Sembahyang sunat, jenis-jenis sembahyang sunat berjenama. Setidak-tidaknya kita sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak tak buat. Sebab tak ada nama. Nak jenama saja. Qabliyah, ba'diyah buat. Tahajud buat. Tasbih buat. Ambil lagi. Hajat, terlampau laju membuatnya hajat saja. Semaya hajat. Sampai ke hajat tu nak khabarkan, semaya hajat ni hajat dunia belaka. Hajat dunia kita ni. Tuan-tuan berhati. Hajat tu nak ke dunia, nak dunia. Tapi sembahyang tahajud nak ke akhirat. Sembahyang tasbih nak ke akhirat. Bangun malam nak ke akhirat. Berzikir nak ke akhirat. Baca Quran nak ke akhirat. Kita silap tu. Sembahyang hajat nak ke dunia. Bukan nak ke akhirat. Nampaknya. Sebab itu saya khabar tadi, sujud lama bercakap kisah dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kaya. Kaya dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami satu seorang nak beli helikopter. Dunia. Pada adatnya kita sampai mampu tak boleh beli helikopter tu. Pada adatnya tak mustahil bagi Allah. Setidak-tidaknya helikopter beli ke anak ataupun beli ke cucu mainan. Itu setidak-tidaknya. Ke dunia. Sembahyang hajat tu ke dunia. Untuk dunia. Itulah syair berkata. Mentuli ia dengan perhiasannya. Mentuli ni pekak. Buat pekak. Mentuli ia dengan perhiasannya, itu akan kaum-kaum yang membutanya. Maka mereka itu tercengang-cengang dan terpusing-pusing dengan tiada dalilnya. Mentuli ni buat pekak. Makna dengan perhiasan-perhiasan dunia, kita membutakanlah
perhiasan dunia ni tak ada kesudahnya. Kita nak perhiasan ke akhirat. Lepas itu terpusing-pusing dengan tiada dalilnya. Maknanya kita berkehendak ke dunia ni, tidak ada seorang pun yang menongkat langit, melainkan habis ke akhirat belaka. Jadi apa manfaatnya? Jadi oleh kerana itu, kita di dunia ini sehingga ataupun sementara kita di dunia ini keperluan dunia saja. Kita ni keperluan dunia, tetapi kita berorientasikan, kita berfokuskan untuk amalan akhirat. Jadinya buat sesuatu benda dunia ni akhirat. Bawa ke akhirat. Bawa ke akhirat. Bawa ke akhirat. Buat dunia, bawa ke akhirat. Buat amal untuk akhirat. Walaupun menyusul selipar di masjid pun, buat untuk akhirat. Itu hakikat yang sebenarnya dia nak kabarkan dalam kita menuntut ilmu ni, tidak rugi. Tidak rugi. Kita membelanjakan infak fi sabilillah apa usaha sekalipun, tidak rugi. Tidak rugi. Tetapi kita membuat dunia rugi. Rugi. Tidak membuat kepada akhirat. Jadi ringkasnya, pada malam ini kita memperdebatkan atau membahaskan bahawasanya kita ini di dalam menuntut ilmu naklah memikirkan ilmu kurang untuk mencari lagi. Yang kedua, penat lelah kita, usaha kita, bersungguh-sungguh kita di dalam mencari ilmu. Yang ketiganya, kita jangan berpaling ke dunia, sebab apa yang di dunia ini tidak manfaat kepada kita. Itu 3 perkara yang kita dapat, yang boleh kita renung-renungkan. Nombor 1, kita fikir-fikirkanlah ilmu yang kita nak perolehi. Ilmu apa lagi? Lepas itu, berpenat, berlelah usaha kita, naklah bersungguh-sungguh. Lepas itu, kita jangan berpaling ke dunia, tidak ada manfaat. Kita berorientasikan kepada akhirat. InsyaAllah kita menuntut ilmu ini ada cahaya kebahagiaan dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin wal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Sehingga kita bertemu lagi di malam besok insya-Allah. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar dulu Tuan Guru. Ya, sila.
Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama Haji. Assalamualaikum Tuan Guru. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallah Haji. Sama-sama. Itu yang tadi ijazah doa dah sejak akhir. Ya, saya dah beri ijazah tu. Dah beri tadi. Rujuk muka surat 82 dalam perukunan. InsyaAllah. Ada InsyaAllah. Ada perukunan. Ada. InsyaAllah. Jadi amalkanlah sujud akhir setiap kali semayang. InsyaAllah. Sama ada semayang fardu ataupun semayang sunat-sunat. InsyaAllah. Mohon undur diri Tuan Guru. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Barakallah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Barakallah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Ustaz nak tanya soalan Ustaz. Boleh tanya soalan? Soalan mana? Abang semayang sunat subuh biasa kita buat, tapi kadang-kadang bila sampai surau kita tak ada nak buat. Bolehkah kita niat lepas semayang subuh berimam, betul kita semayang sunat tu niat qada? Sunat subuh tu. Sekiranya biasa buat. Kalau biasa buat tak pernah tinggal. Jangan pagut-pagut ayah tu tak aci. Maknanya biasa buat, tiba-tiba tak sedar pagi tu, maknanya dah semayang subuh, maka sunat kita qada. Bukan sunat qabliyah, sunat subuh saja. Kalau kita biasa sunat-sunat lain pun, termasuk qiyamul lail, semayang tahajud apa gitu gini, biasa kita buat tiap-tiap malam. Jadi kita tidak sedar, tiba-tiba dah subuh, maka sunat kita qada, sama ada waktu malam ataupun waktu siang. Maknanya lepas semayang fardu subuh tu kita boleh buat qada lah, niat qada lah Ustaz. Kena tengok juga, kalau orang situ faham, tak apalah. Kalau orang tak faham, dia akan khabar semayang sunat lepas subuh. Mendatangkan fitnah. Kalau orang situ faham, tak apa. Sebabnya semayang qada ni, semayang qada fardu sekalipun, waktu dia lepas asar, lepas subuh boleh, tapi makruh. Kerana waktu itu tidak boleh semayang sunat. Tapi semayang qada boleh. Bergantung kepada orang di situ faham ataupun tak faham. Sekiranya orang situ tak faham, akan menimbulkan haram pula sebab dia tak tahu. Berdosa kita. Jadi kalau orang situ dah faham, tak ada masalah. Buat qada pun boleh. Lepas subuh, lepas asar. Tapi bima orang tak faham, dia akan khabar orang itu tak reti. Tiba-tiba semayang sunat lepas subuh, lepas asar. Maknanya Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Keluar lain dulu Ustaz. Terima kasih. Ya. Sila. seelok-eloknya buat kat rumah lah ya Tuan Guru. Boleh buat kat rumah. Ataupun buat tempat apa nama ni, semayang yang tidak ada fitnah. Lepas maghrib ke, lepas isyak ke, tu. Tidak ada fitnah. Jadi lepas asar, lepas subuh tu dielokkan. Sebab mendatangkan fitnah kita. Oi, orang sekarang ni jangan. Sebab orang yang menengok tu lebih-lebih lagi. Lebih lebay lagi hak orang menengok tu.
walaupun tak erti ke benda. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Jazakallah. Saya mohon undur diri dulu Tuan Guru. Ya, Haji. Silakan. Saya pun nak keluar juga dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.